Salam sejahtera Malaysia. Ini Hadi Awang kena jawab. Ini Muhyiddin kena jawab. Jadi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Anda, tuan-tuan dan puan-puan yang sungguh-sungguh bijaksana lagi arif. Persoalannya ialah, betulkah PAS ini betul-betul mau menekankan tentang latar belakang pendidikan, atau ini hanya adalah satu politik murahan? Tahukah tidak, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pendedahan yang pasti membuat ramai pemimpin PAS akan jadi bisu, malu, dan tidak tahu lagi lah apa mau cakap lepas ini. Kenapa? Isu sekolah vernakular sebenarnya backfire kepada PN sendiri. Terkena mata sendiri. Cuba kenakan orang sendiri yang kena, tak malu sungguh. Nah, ini baru saja kita terima tahu daripada Harapan Daily 1 Mei. Bekas ketua pemuda PAS seperti biasa suka pusing-pusing alam. Pusing. Beliau mempersoalkan kenapa resume calon Cina di AP, di KKB tak letak sekolah rendah. Katanya nak sembunyikanlah sekolah vernakular. Yang ini yang dia lupa nih. Dia lupa sebab netizen semua bijak tahu sekarang. Bijak. Mereka kaji, betulkah PAS ni betul-betul menekankan lah, betulkah PAS ni menekankan sungguh-sungguh resume calon-calon di Perikatan Nasional supaya tidak sembunyi sekolah vernakular mereka. Jadi penulis kepada artikel ini pun dia kata, saya pun kajilah resume calon-calon satu kolam dengan dia. Kajilah calon-calon yang satu kolam dengan PAS. Banyaknya tiada letak sekolah rendah pun. Seperti contoh dia, calon gerakan di mana? Di Tanjung Piai dan Kota Laksamana. Yang tu dia tak bising pula. Adakah mereka juga sekolah vernakular dan nak sembunyi? Ini saya sisipkan bagi anda apa yang ditulis di dalam di dalam resume calon untuk Parti Gerakan. Daripada Parti Gerakan, nama dia siapa? Ini nama dia Kailing. Hujung dia Kailing, Parti Gerakan. Tengok punya, tak ada pun dia tulis dia punya sekolah rendah. Yang itu kenapa PAS tak bising? Kenapa PAS tak bising? Yang itu dia tak bising pula. Adakah mereka juga sekolah vernakular dan nak sembunyikan? Kalau kita tengoklah resume korporat dan profesional dalam LinkedIn, jaranglah kita letak sekolah rendah bagai. Kita ambil sekolah yang terakhir saja. Bikin apa sekolah rendah? Kita nak tengok yang terakhir. Inilah kualiti ahli Parlimen Pemuda Pembangkang. Isu sekolah rendah pun dijadikan bahan kempen. Backfire lagi. Sebabnya Parti Gerakan sendiri perjuangkan sekolah vernakular. Saya percaya isu ini backfire big time kepada PM. Sentimen di bawah ini menampakkan minggu depan merah dan biru menang. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, adakah ini akan menjadikan satu tanda bahawa kekalahan yang teruk bakal akan dinikmati oleh Perikatan Nasional? Kita tengoklah nanti. Denyutlah di Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini isu yang amat memalukan PAS, amat memalukan Perikatan Nasional yang selama ini menjajah-jajah, bercerita-cerita seolah-olah partinya yang paling paling bersih, paling suci. Tapi tiba-tiba
terpalit pula menteri besar yang tak sampai pun 2 tahun dengan kes rasuah. Nah, MB Perlis lah, siapa lagi? MB Perlis, ingatkan sudah selesai, ingatkan sudah selesai, sudah selamat. Rupa-rupanya belum selamat. SPRM mengumumkan mungkin panggil balik MB Perlis. Tahu tak berapa kantoinya mereka nih, memalukan sungguh. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tidak menolak kemungkinan akan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Syukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan, bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas lapor PH. Azam berkata demikian ketika beliau ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri yang juga adalah Pesuruhjaya PAS Perlis selepas ini. Rupa-rupanya dia bukan hanya menteri besar, tapi dia ini Pesuruhjaya PAS. Kalau betul-betul dia ini terlibat dengan kes salah guna kuasa, aduh, malunya PAS. Malunya sungguh memalukan. Semalam Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Sampai sekarang Hadi Awang masih senyap. Sampai sekarang dia tak ada komen tentang benda ni. Apa kata pemimpin-pemimpin PAS lagi, bagilah komen. Lepas itu yang paling syok lagi, siok dan syok. Yang paling best dan paling mengejutkan ialah sebelum MB Perlis ni disiasat, siapa yang disiasat? Anaknya disiasat pula. Ingatkan anaknya saja yang terlibat. Kemudian MB Perlis ni kata dia ada bagi ajaran yang bagus pada anak dia dan sebagainya. Kalau anak dia buat salah, itu dia tak tahu. Tapi sekarang tiba-tiba MB Perlis sendiri terkena bahananya, terkena calitan kes yang memalukan ini. Bayangkan saja belum sampai 2 tahun. Kalaulah 5 tahun, entah apa lagi pula yang dia akan dipanggil. Kita harap semoga tidaklah betul beliau ada salah guna kuasa. Itu harapanlah supaya rakyat Perlis tidak kecewa, supaya rakyat Perlis tidaklah rasa dikhianati oleh pemimpin yang disayangi ini. Tapi kalau betul-betul ada kes salah guna kuasa, kecewanya rakyat Perlis. Harapkan pegar makan padi. Mungkin mereka ingat Muhammad Syukri Ramli ini sungguh suci, tak akan buat apa-apa yang salah di undang-undang. Tapi kalau betul dia ada kes salah guna kuasa, memang kecewa habis rakyat Perlis. Lepas ni siapa pula? Memang sungguh dahsyat ni. Mula-mula menantu Muhyiddin, kemudian anak Hamzah Zainuddin, kemudian anak kepada MB Perlis. Sekarang MB Perlis sendiri yang disiasat, semua disiasat. Selepas ni siapa pula yang bakal disiasat? Kita tengoklah. Harap-harap semuanya baik-baik saja. Daripada harapandaily.com, tajuknya SPRM mungkin panggil balik MB Perlis 1 Mei 2024. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.